Assalamualaikum dan selamat pagi, guys. Oke, hari ini kita masih lagi belajar tentang pengeluaran poultry, di mana kita akan belajar pada subtopik 2.1.2 yaitu pemilihan sistem peternakan poultry. Oke, pemilihan sistem peternakan poultry ini ialah dia pengeluaran hasil ternakan yang optimum memerlukan pemilihan sistem peternakan yang bersesuaian. Hal ini dia bertujuan untuk memudahkan pengurusan harian ternakan dan pengawalan dan pencegahan penyakit serta keselamatan dan hasil yang berkualiti. Oke, tiga ni adalah kenapa kita perlu membuat pemilihan sistem peternakan poultry. Oke, faktor pemilihan sistem peternakan poultry. Faktor pemilihan sistem peternakan poultry ini ada 4, yaitu jenis hasil ternakan, bilangan ternakan, peringkat umur ternakan, dan kemampuan keuangan. Oke, jenis hasil ternakan. Oke, jenis hasil ternakan ini banyak mempengaruhi sistem peternakan poultry. Oke, terdapat 4 jenis ternakan poultry komersial, yaitu ayam pedaging, ayam penelur, ayam kampung, dan puyuh. Oke. So, keutamaan dalam dalam kesemua sistem ni, keutamaan dalam sistem peternakan ni dia berbeza bergantung dengan peternakan. Bergantung dengan peternak. Oke. Terusnya ayam pedaging dan penelur. Sistem peternakan intensif untuk ayam pedaging dan penelur. Oke. Sistem peternakan intensif ni dia sesuai digunakan untuk ayam pedaging dan penelur. Kenapa sistem peternakan intensif ni dia sesuai digunakan untuk ayam pedaging dan penelur? Kerana ia membolehkan ternakan ni dijaga sepanjang masa. Oke, seterusnya memudahkan pengurusan seperti pemberian makanan dan minuman. Oke. Seterusnya kawalan penyakit untuk sistem peternakan intensif ni dia lebih berkesan. Oke. Lepas tu hasil ternakan diperolehi dengan cepat dan berkualiti. Oke. Ini perbezaan konsep perumahan ayam pedaging dan ayam penelur. Oke, di bawah ini adalah perbezaan antara konsep perumahan ayam pedaging dan ayam penelur. Oke, untuk ayam komersial, ayam pedaging ini dia akan berada di dalam reban sepanjang masa, yaitu dari peringkat dia perindukan dan pembesaran sehingga ke peringkat di mana ayam ternakan tersebut dipasarkan. Oke, seterusnya di ayam penelur pula. Ayam penelur pula dia akan ditempatkan di dalam sangkar pada peringkat pengeluaran. Ayam penelur dia akan dimasukkan ke dalam sangkar pada peringkat pengeluaran. Oke, seterusnya puyuh pedaging dan penelur untuk sistem peternakan intensif. Oke, puyuh ni dia lebih sesuai untuk menggunakan sistem peternakan intensif ni sebab kita dapat memudahkan pemberian makanan dan kita tidak memerlukan pengawasan sepanjang masa. Maksudnya kalau sistem peternakan intensif ni kita lebih kepada sistem yang berteknologi. Jadi pemberian makan dan pengawasan tu kita boleh kurangkan lah. Okey, tidak memerlukan kawasan luas dan berteknologi. Macam yang kita kata tadi. Seterusnya konsep reban lebih ringkas, sama ada puyuh pedaging atau penelur. Jadi kalau untuk puyuh ni, kalau kita guna sistem peternakan intensif ni pun dia tidak memerlukan kos yang banyak. Sebab dia lebih ringkas dan kita boleh membuat reban yang kecil ataupun tidak besar sangatlah. Oke, ayam kampung. Ayam kampung ni dia sesuai digunakan untuk sistem peternakan secara intensif. Oke, ternakan secara intensif ni dia ternakan bebas.
di mana ternakan bebas bergerak di dalam kawasan luas yang dipagar. Oke. Oke, sistem peternakan secara intensif ini sesuai untuk ayam kampung sebab ia tidak memerlukan pengawasan sepanjang masa. Maksudnya di sini ialah ayam kampung ini dia tahan daripada ancaman penyakit. Ayam kampung dia tahan sedikit lah, maksudnya oke, kita tidak perlu membuat pengawasan di mana kita tengok ayam tu sakit kah apa macam mana kita, sebab ayam kampung ni dia lebih tahan dari berbanding dengan ayam pedaging dengan ayam pelelur. Oke, seterusnya adalah peringkat umur ternakan. Oke, peringkat umur ternakan. Pembesaran ternakan ini terbahagi kepada 3 peringkat, yaitu peringkat perindukan, peringkat pembesaran, dan peringkat pengeluaran. Oke, pada peringkat perindukan, sistem saraf tebal ini digunakan untuk keselesaan ternakan. Sebab masa perindukan ni macam kita manusia, kita memerlukan keselesaan untuk kita. Jadi ternakan juga memerlukan keselesaan untuk mereka. Jadi kalau macam supaya ternakan itu tidak stres. Oke. Pada peringkat pembesaran, ternakan bebas bergerak dalam kawasan reban. Maksudnya kita bagi kebebasan kepada ternakan. Masa dia di peringkat pembesaran sebab dia boleh jaga diri lah. Maksudnya dia boleh survive, dia boleh tahan penyakit, maksudnya macam itulah. Dia boleh tidak stres, kurang stres, maksudnya macam itu. Oke, ayam penelur pula ditempatkan di dalam sangkar apabila berada pada peringkat pengeluaran. Sebab ayam penelur ni ditempatkan di dalam sangkar apabila berada pada peringkat pengeluaran ni sebab kita mau mengelakkan ayam tu daripada bertelur di merata-rata. Maksudnya ayam penelur tu bertelur merata-rata. Oke, kita mau mengelakkan daripada ayam tu bertelur di kawasan yang merata tempat. Oke, jadi kita simpan dia di tempat-tempat yang di dalam sangkar, satu ekor. Oke, satu lagi memudahkan untuk kita buat harvesting. Oke, bilangan ternakan. Jumlah ternakan yang banyak dia memerlukan pengawasan, keselamatan, dan kawalan yang rapi. Kenapa? Sebab jika jika ternakan kita terlalu banyak, ternakan kita akan mula bersaing untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan keselesaan mereka. Oke, seterusnya sistem peternakan intensif sangat sesuai kerana ia memudahkan pengurusan aktiviti peternakan harian dan tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai. Oke, pengawalan dan keselamatan lebih minimum serta pengeluaran hasil yang berkualiti. Oke, seterusnya kemampuan keuangan. Oke, sistem peternakan intensif ini memerlukan modal yang besar berbanding dengan sistem peternakan secara intensif sebab sistem peternakan intensif ini dia mau kepada kita gunakan teknologi sistem-sistem yang berteknologi. Manakala sistem peternakan secara intensif ini kita tidak menggunakan terlalu banyak yang peralatan berteknologi. Jadi di mana kita menggunakan untuk contoh kalau kita gunakan untuk ayam kampung. So, peternakan secara intensif. So, sesuailah untuk ayam kampung. Oke, seterusnya penggunaan sistem peternakan intensif memerlukan perbelanjaan yang besar untuk menyediakan perumahan ternakan. Penggunaan peralatan reban secara otomatis. Konsep reban tertutup memerlukan pengudaraan dan persekitaran yang baik dengan menggunakan peralatan moden dan berteknologi.
Oke, maksud konsep reban tertutup ini dia yang memerlukan pengudaraan dan persekitaran yang baik dengan menggunakan peralatan modern dan berteknologi ini. Oke, di mana kalau kita menggunakan konsep reban tertutup ini kita perlu menggunakan banyak peralatan-peralatan modern dan yang berteknologi. Contohnya macam kita mau buat untuk pengudaraannya yang baik, untuk pengudaraan untuk reban tersebut, oke, makanan macam itulah, sebab dia tertutup. Kita mau bagi keselesaan untuk peternakan kita. Oke, faktor pemilihan sistem peternakan intensif. Oke, ini adalah faktor pemilihan sistem peternakan intensif, di mana jumlah ternakan, keuangan, persekitaran, teknologi, pengudaraan, pencahayaan, kualiti udara, suhu, peralatan, reka bentuk reban, kesehatan, dan keselamatan. Oke, semua ini adalah faktor pemilihan sistem peternakan intensif yang kita perlu tahu. Oke, untuk mendapat hasil yang berkualitas. Oke, sekian saja daripada saya. Terima kasih.